Memang tak dapat dinafikan. Kita tak boleh nak suruh orang suka kita. Dan apa pun tak suruh apa, suka apa. Cuma abang minta satu benda saja. Minta apa tu? Bagi ruang pada abang. Dengan undang-undang negara, abang dah settlekan. Sekat dapat tak nafikan. Abang sendiri mati itu pasti. Nak jawab dengan Allah, itu urusan abang dengan Allah. Anak yang nak view, nak komen abah ni pun, nak komplain abah ni pun, kamu pun akan mati. Kamu pun akan kena jawab dengan Allah. Bukan setakat abah, kamu pun sama. Dunia media sosial dikejutkan dengan kemunculan satu akaun dikenali Abah Hayat yang dikatakan telah bebas setelah melakukan satu pembunuhan dengan mengerat mayat mangsanya. Dia yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati telah ditukarkan kepada hukuman sepanjang hayat dan telah pun dibebaskan setelah meringkuk di dalam penjara berpuluh tahun lamanya. Ikuti kisah ini. Khairul Anwar bin Zakaria dan dua orang lagi telah dituduh di bawah Seksyen 302 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan kerana membunuh seorang bernama Chua Leng Hai. Di akhir perbicaraan, Hakim Mahkamah Tinggi yang bijaksana telah mendapati bahawa pihak pendakwa telah berjaya membuktikan satu kes tanpa keraguan yang munasabah terhadap tertuduh dan lanjutan dari itu Hakim telah mensabitkan Khairul atas pertuduhan tersebut dan telah dijatuhkan hukuman mati. Namun Hakim mendapati tidak terdapat keterangan yang mencukupi untuk mensabitkan dua lagi orang tertuduh kerana pembelaan mereka telah menimbulkan keraguan ke atas kes pendakwaan. Dengan itu, kedua-dua mereka telah dilepas dan dibebaskan. Tertuduh telah merayu terhadap sabitan dan hukuman yang telah dijatuhkan. Mangsa Chua Leng Hai telah dibunuh pada 4 Jun 2001 pada jam antara 5 pagi hingga 6.35 pagi dalam sebuah bilik di rumah nombor 46 Taman Datuk Kumbar, Jalan Datuk Kumbar, Alustar. Korporal Abdul Halim adalah anggota polis yang mula-mula sekali masuk ke dalam rumah tempat kejadian. Semasa beliau berdiri di depan pintu bilik, beliau telah melihat Khairul Anwar yang hanya berseluar tanpa baju, duduk di atas katil dengan tangan yang berlumuran darah, memegang sebilah pedang, dan dua orang tertuduh yang lain tidak memegang apa-apa senjata, cuma tertuduh ketiga sahaja yang memegang rotan. Bukan itu sahaja, Abdul Halim nampak di tepi katil ada badan orang tanpa kedua-dua kaki, tanpa kepala dan tanpa pergelangan kedua tangan. Dan dengan jelas juga dia melihat tertuduh telah membelah mayat tersebut dari atas hingga ke bawah dan perut mangsa terburai. Selepas itu, Abdul Halim memberitahu Khairul Anwar supaya menyerah diri dan pergi ke ruang tamu, dan Abdul Halim keluar dari rumah tersebut untuk meminta bantuan. Semasa beliau menunggu bantuan sampai, tertuduh telah keluar dari rumah memakai t-shirt pagoda dengan seluar hitam. Menurut Inspektor Muhammad Azam bin Abu Hanafiah, telah diarahkan oleh Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Kota Star, Superintendent Azizan bin Abdul Aziz untuk pergi ke tempat kejadian. Semasa beliau membuat pemerhatian dari luar pagar rumah, Khairul Anwar telah keluar menuju ke arahnya. Khairul telah dipujuk untuk menyerah diri bersama dua orang tertuduh yang lain. Lebih kurang 5 hingga 10 minit kemudian, ketiga-tiga tertuduh keluar dan mereka telah ditangkap dan dibawa ke Balai Polis Alustar. Di akhir kes pendakwaan, Hakim telah membuat dapatan daripada keterangan saksi-saksi bahawa mangsa disahkan meninggal dunia akibat kecederaan daripada tikaman-tikaman, kelaran, luka-luka dan kecederaan yang dialami olehnya. Hakim mendapati berdasarkan penggunaan senjata-senjata seperti parang, pisau, tukul besi dan besi paip yang memberi andaian bahawa tertuduh berniat untuk memastikan mangsa akan mati. Pakar forensik dalam keterangan yang berpendapat bahawa kecederaan mangsa berkemungkinan dilakukan oleh lebih daripada seorang. Di akhir kes pendakwaan, Hakim telah meneliti keseluruhan secara maksimum keterangan saksi-saksi pendakwaan seramai 14 orang. Hakim dapati pihak pendakwaan telah berjaya menegakkan suatu kes prima facie seperti pertuduhan terhadap kesemua tertuduh. Khairul Anwar memilih untuk memberi keterangan bersumpah. Keterangannya menunjukkan bahawa pada 3 Jun 2001, dia berada di tempat kejadian bersama-sama dua orang tertuduh yang lain. Di dalam rumah itu juga terdapat ibu,
anak saudara dan isteri Khairul Anwar. Pada 4 Jun 2001 jam lebih kurang 2.30 pagi, 2 orang lelaki berbangsa Cina telah datang ke rumah tersebut. Salah seorang lelaki Cina tersebut bernama Ahai, iaitu mangsa. Mereka dan ketiga-tiga orang tertuduh berbual dalam bilik belakang rumah tersebut. Kemudian, seorang daripada lelaki Cina itu telah pulang, meninggalkan mangsa bersama-sama kesemua tertuduh. Mereka kemudian menghisap ganja yang dibawa oleh mangsa. Menurut Khairul Anwar, mangsa kemudiannya bercerita bahawa dengan tangkar dia menjadi kebal dan mangsa dan keluarganya berkemampuan menyeru roh kembali ke jasad. Untuk membuktikan cerita ini, mangsa telah memotong lengan kiri dan kanannya dengan pisau kecil dan menikam peha dan seluruh badannya dengan gunting, tetapi tidak ada kecederaan. Pada masa tersebut, kedua-dua tertuduh yang lain sedang tidur di atas katil. Selepas itu, Khairul dan mangsa tidur dan tertuduh meletakkan gunting di hujung bantal tidurnya. Lebih kurang jam 6 pagi, Khairul Anwar terjaga apabila azan berbunyi. Dia mengatakan bahawa dia nampak ada orang di hujung kaki sebelah kanannya dan orang itu ialah mangsa yang sedang menghayunkan parang ke arahnya. Khairul mengelak dan memegang parang tersebut dengan tangan kanannya, menyebabkan jari manis dan jari kelingkingnya luka dan berusaha merebut parang dari mangsa sehingga hulu parang tercabut dari mata parang. Mangsa memegang hulu parang dan Khairul memegang mata parang. Semasa pergelutan itu, Khairul mengatakan bahawa dia telah mencapai sebilah gunting dan telah menikam mangsa dengan kuat sehingga gunting itu patah. Khairul berasa takut kerana mangsa kebal dan melaungkan Allahu Akbar serta mencapai kipas meja dengan kedua-dua tangannya dan menghempak kipas tersebut ke atas kepala mangsa. Mangsa kemudiannya mencapai sebilah rotan dan memukul Khairul, tetapi Khairul menepis dengan tangan kirinya. Khairul kemudian mengambil pisau dan memukul kepala mangsa. Kemudian mangsa hendak mencapai parang yang ada di atas katil, tetapi Khairul telah mengambil tukul dan telah memukul tepat belakang tangan kanan mangsa. Bila mangsa cuba memegang parang dengan tangan kirinya, Khairul sekali lagi memukul belakang tangan kiri mangsa sebanyak 2 kali. Tertuduh menetak mangsa dengan parang beberapa kali sehingga mangsa jatuh. Selepas itu, Khairul telah membuka lampu bilik dan melihat darah melimpah dengan banyak atas katil. Dia melihat kedua-dua tertuduh yang lain duduk atas katil dalam keadaan panik. Khairul mengatakan bahawa akibat pergelutan dengan mangsa, jari manis dan jari kelingking tangan kanannya cacat kekal dan tangan kirinya patah. Khairul Anwar menafikan dia menyerang mangsa untuk mencederakannya. Menurutnya, dia menetak mangsa untuk mempertahankan dirinya dan ibu, anak saudara dan isterinya yang sedang tidur di bilik hadapan rumah. Khairul mengatakan mangsa berbahaya dan agresif. Menurut tertuduh, dia dalam keadaan sedar semasa bergelut dengan mangsa. Dia juga menafikan bahawa dia menyerang mangsa bersama-sama 2 orang tertuduh yang lain. Khairul Anwar kemudian mengajak kedua orang tertuduh mengikutnya bertakbir kerana menurutnya dia dalam keadaan ketakutan. Selepas bertakbir, dia memotong badan mangsa dengan parang bermula dengan kepala mangsa kerana takut mangsa hidup semula. Dia kemudian memotong kedua-dua kaki dan tangan mangsa. Khairul mengarah 2 orang tertuduh lagi untuk membungkus kepala dan anggota badan mangsa. Ketika inilah Khairul kemudian membelah dada mangsa dan usai selesai, dia memeluk senaskah tafsir Al-Quran untuk menenangkan dirinya. Dia kemudian menyuruh tertuduh ketiga untuk mengambil air daripada peti sejuk di dapur kerana dia dahaga. Di akhir kes pembelaan, hakim yang bijaksana menolak dakwaan Khairul Anwar bahawa jenayah ini terpaksa dilakukan atas sebab kononnya keupayaan mangsa boleh hidup semula selepas mati. Hakim mendapati penjelasan Khairul tidak masuk akal dan tidak berpijak di alam yang nyata. Keterangan Khairul mengenai mangsa tidak lut ditikam dan boleh hidup semula selepas mati adalah satu rekaan dan hayalan yang tidak boleh diterima oleh sesiapa yang berfikiran waras. Hakim juga mendapati cerita Khairul tentang pergelutan di antaranya dengan mangsa yang diberikan secara terperinci adalah rekaan semata-mata kerana terlampau sempurna sehingga sukar diterima akal kerana pergelutan itu berlaku dengan pantas dan keadaan dalam rumah adalah samar-samar diterangi oleh lampu tidur sahaja. Hakim juga tidak dapat menerima pembelaan Khairul Anwar sebagai pembelaan mempertahankan diri kerana kesan kecederaan yang teruk dialami oleh mangsa dan sekaligus hakim menerima pendapat pakar forensik yang menyatakan kecederaan sedemikian berkemungkinan dilakukan ekoran hayalan hasil pengambilan dadah. Ia terbukti Khairul Anwar sendiri mengaku mengambil ganja sebelum kejadian. Ini disokong oleh keterangan pakar forensik yang lain
yang menyatakan dalam darah Khairul Anwar terdapat kesan dadah. Menurut pakar forensik Dr. Bupinder Singh, mangsa meninggal dunia akibat beberapa tikaman dan tetakan, dan luka tikaman di jantung dan paru-paru adalah luka yang membawa maut. Seterusnya, beliau menyatakan bahawa luka tikaman pada jantung dan paru-paru menyebabkan kematian mangsa serta-merta. Dalam mempertimbangkan hujahan ini, hakim juga merujuk kepada keterangan Khairul sendiri yang menunjukkan bahawa dia tahu mangsa telah cedera setelah dipukul dengan kipas meja, pasu dan tukul. Keterangan juga menunjukkan bahawa tertuduh telah menyuruh tertuduh kedua untuk pergi mengambil air daripada peti sejuk di dapur kerana dia dahaga. Dia juga yang mengarahkan kedua-dua tertuduh untuk membungkus kepala mangsa. Selain itu, semasa pihak polis pertama kali melihat Khairul, dia hanya memakai seluar tanpa baju. Tetapi pada masa dia keluar rumah untuk berjumpa pegawai itu, dia memakai t-shirt pagoda dan berseluar panjang. Keterangan pihak polis adalah konsisten dengan keterangan Khairul sendiri, kerana menurutnya selepas kejadian dia dan kedua-dua tertuduh yang lain telah mandi, dan selepas mandi dia memberikan pakaiannya kepada mereka, dan dia sendiri memakai seluar hitam dan t-shirt warna putih. Tambahan pula, Khairul sendiri menyatakan bahawa semasa kejadian dia dalam keadaan sedar. Khairul tidak menafikan melakukan pembunuhan, malah dia mengaku telah menetak mangsa beberapa kali tetapi menjelaskan bahawa dia sekadar mempertahankan diri. Hakim memutuskan bahawa berdasarkan keterangan di hadapannya, pembelaan mempertahankan diri tidak dapat diterima. Laporan postmortem mangsa menunjukkan bahawa mangsa telah mengalami kecederaan yang teruk selepas Khairul memukul kepala dan kedua-dua tangannya. Sebaliknya, laporan perubatan ke atas Khairul pula menunjukkan bahawa selain kecederaan patah jari pada tangan kirinya, dia tidak mengalami apa-apa kecederaan yang lain. Oleh itu, berbanding dengan keadaan fizikal Khairul, mangsa berada dalam keadaan yang lebih lemah akibat kecederaan yang dialaminya akibat perbuatan Khairul. Hakim mendapati dengan mengambil kira keadaan mangsa, tindakan Khairul terus menyerang mangsa dan menetak mangsa beberapa kali dengan parang adalah tidak munasabah, oleh kerana pada masa tersebut ancaman daripada mangsa terhadap Khairul sudah terhenti. Dalam kes sekarang, keterangan menunjukkan bahawa bukan sahaja Khairul menetak mangsa, malah dia juga telah menikam jantung dan paru-paru mangsa. Oleh demikian, hakim mendapati dari keterangan bahawa bukan sahaja Khairul sedar tentang perbuatannya, malah perbuatannya menikam mangsa dengan parang jelas menunjukkan bahawa ia dilakukan dengan niat untuk menyebabkan kematian. Berdasarkan alasan-alasan ini, hakim dengan sebulat suara menolak rayuan Khairul Anwar Zakaria dan mengekalkan sabitan hukuman gantung sampai mati terhadapnya. Kisah ini harus diambil pengajaran moga generasi sekarang berfikir bahawa jenayah seberat apapun akan pasti menerima balasannya. Jangan jadikan dadah sebagai sahabat baik anda, kerana di dalam senyap ia sedang membunuh anda. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita.